Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Minta sharekan kuliah ini sebab saya bersiaran daripada FB Masjid Putra Putrajaya. Saya bersiaran dari FB Masjid Putra Putrajaya, bukan daripada FB saya. Sekejap ya. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita. Boleh juga saya dah share di FB saya, sama ada nak tengok FB saya pun boleh, ataupun FB Masjid Putra pun boleh. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bersama pada pagi ini. Dan kita baru berada pada muka surat 4 daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi semalam kita dah lihat beberapa hadis dalam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, dan saya suka menyambung apa yang kita, di mana hadis yang kita berhenti semalam. Sekejap. Baik. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Rawahu Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Baik, yang bermaksud, artinya sesiapa yang membaca satu huruf, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, daripada Al-Quran, maka dia beroleh satu kebaikan melaluinya, dalam keadaan satu kebaikan sama seperti 10 kali. Kita tahu bahawa Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu mithlu ashri amthaliha. Ya, barang siapa yang melakukan suatu hasanah, maka dia mendapat 10 kali ganda. Maka satu bermaksud 10. Ya. Maka satu huruf dikira satu hasanah yang membawa kepada 10 pahala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi macam mana kita nak faham hadis ini? Pertama sekali kita kena ingat bahawa ini membuktikan kepada kita betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya betapa besarnya fadilat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau baca kan tapi tak faham, adakah adakah sebarang pengertian, maksudnya ada makna ke kalau baca Quran tapi tak faham, dapat pahala ke? Ya, takkanlah kita baca tanpa faham boleh dapat pahala. Apa maksud ataupun apa pengertian, apa maknanya kalau baca Quran tak faham? Ini satu antara persoalan yang selalu ditanya oleh ramai orang lah. So pada pandangan saya, hadis ini menjawab persoalan tadi. Hadis ini, ya, hadis yang sedang kita baca ini menjawab persoalan, ya, ada hadis lain tapi hadis ini juga menjawab persoalan bahawa membaca Al-Quran walaupun tidak faham maknanya ataupun tidak tahu tafsirannya, maksudnya, pun mendapat pahala. Ya, pun mendapat pahala satu huruf. Ya, satu huruf dengan 10 gandaan pahala. Apa maksud Ustaz? Apa maksud saya tadi? Okay, kita tengok pada hadis ni. Nabi kata, aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Terima kasih saudara Hurim beritahu clear, alhamdulillah. Ya, tolong sharekan pada kawan-kawan, pada grup, supaya kita dapat faedah, dapat bersama-sama kita membaca kitab ini. Baik, kalau kita belajar tafsir, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alif lam mim ni dipanggil al-huruful muqatta'ah. Dalam kuliah tafsir saya jelaskan. Kita dalam surah Al-Ahqaf kan. Ya, al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus atau terpotong-potong. Dan kalau kita lihat kebanyakan, majoriti ahlu tafsir, ulama tafsir, dia tidak mentafsirkan alif lam mim ini, ya, ataupun yang seumpama dengannya, alif lam mim ra, alif lam mim sad, ha mim ain sin qaf, ya, nun dan sebagainya lah. Biasanya akan tulis wallahu a'lamu bimuradihi, Allah lebih mengetahui apakah yang dimaksudkan dengannya. Dan dia termasuk di dalam, ya, mimma sta'tharahu Allahu bi'ilmih, apa yang Allah simpan, yang Allah tak beritahu pada sesiapa juga apa. Mimma sta'tharahu Allahu bi'ilmih, termasuklah al-huruful muqatta'ah ni, huruf-huruf terputus ni. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi kata, kalau kita baca alif lam mim, ya, awal Baqarah dan surah-surah yang dimulakan dengan alif lam mim, kan, masuk surah Ali Imran, kita tak faham, macam mana kita kata kita tak faham? Memang tak ada siapa pun faham alif lam mim tu apa maksud dia, apa terjemahannya alif lam mim. Tidak dikatakan alif tu apa, walaupun memang ada juga, ya, minoriti ulama yang mentafsirkan, cuba mentafsirkan, tetapi kebanyakannya tidak mentafsirkan. Maknanya alif lam mim itu walaupun tidak difahami maksud dia, tidak difahami maknanya, tetap mendapat pahala, ya, sekurang-kurangnya 30 pahala, kerana alif lam mim itu 3 huruf. Jadi ini menolak dakwaan mereka yang mengatakan, ya, baca Quran buat apa kalau tak faham. Kerana walaupun alif lam mim tidak difahami maksud dan tafsirannya, Nabi kata dengan berdasarkan hadis ini tetap mendapat pahala. Baik. Kemudiannya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, يقول سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على
khalqih, yang bermaksud atau yang artinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingatiku atau berzikir kepadaku, seseorang yang dia disibukkan, sibuk dengan baca Quran, sibuk berzikir, ya, an mas'alati, berbanding meminta kepadaku, menyebabkan dia tidak berdoa, ya, atau berdoa tapi membaca Quran dan berzikir itu lebih banyak daripada doa, lebih banyak daripada berdoa, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingatiku, mana berzikir kepadaku, berbanding meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta. Tengok tuan-tuan, fadilat baca Quran, fadilat berzikir, ya. Sibuk baca Quran, sibuk berzikir, tak sempat nak berdoa, tak sempat nak berdoa. Allah kata, aku beri dia pemberian yang lebih baik daripada apa yang aku berikan pada orang yang berdoa. Subhanallah, ya. Inilah kadang-kadang bukan kadang-kadang tuan-tuan, dalam banyak keadaan, dan kita memang tidak mampu untuk menggambarkan betapa besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sepatutnya menanamkan keyakinan kepada kita bahawa janganlah kita terlepas daripada memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kita dah semakin hampir dengan bulan Ramadan. Sepatutnya, ya, kita semakin sibuk untuk, ya, bersiap sedia, bahkan dah bermula. Tidak menjadi masalah kalau kata kita mulakan dalam bulan Syaban ini, kita khatam dalam bulan Ramadan, kita sambung lagi. Ya, kita sambung lagi supaya kita khatam lagi sekali dalam bulan Ramadan. Tak jadi masalah. Tak semesti kata baru start bulan puasa baru nak baca juzuk 1, kan? Baru nak mula, tak. Mula sekarang, tak ada masalah. Ya. Jadi mulakan. Jangan kita disibukkan dengan perkara yang lain. Dan fadilatnya Allah kata, aku beri dia lebih baik atau terbaik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Maknanya apa tuan-tuan? Ya, tak minta pun Allah bagi. Ya, sibuk baca Quran, sibuk berzikir, tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Itu hebatnya. Ya. Baik. Kemudian yang seterusnya, tertinggal. Dan kelebihan kalamullah. Okey. Ini seolah-olah Allah nak beritahu, ya, fadilat, ya, Al-Quran itu berbanding yang lain. Tengok, kelebihan kalamullah Ta'ala ke atas semua kalam adalah ibarat kelebihan Allah Ta'ala ke atas semua ciptaannya. Tengok, kelebihan kalamullah, mana kelebihan Al-Quran berbanding segala, ya, kalam yang lain, kalam manusia ke, kalam apa ke, buku ke, apa sahaja selain daripada Al-Quran adalah, ya, dia kata ibarat kelebihan Allah ke atas sekalian makhluknya. Jadi mengapa kita perlu merasa, kita kata macam mana, ya, kalau kita merasa macam tak ada apa-apalah, baca Quran je kot, tak ada apalah. Jangan tak ada apa. Tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan jumpa hadis betapa Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Nanti kita akan jumpa hadisnya insya-Allah. Kemudian وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي أو ترمذي وقال حديث حسن صحيح. Bermaksud, artinya sesungguhnya orang yang tiada memiliki walau sedikit pun Al-Quran
dalam rongganya, fi jawfih, ya, adalah seperti sebuah rumah yang musnah. Rumah usang. Orang yang dalam dadanya, kalau di sini sebut dalam mulutnya, saya lebih setuju kalau jauf ni, kita kata jauf ni semua dalam ni. Yang di bawah halkum sampai ke bawah ni semua dipanggil jauf. Ya. Maksud dalam dirinya. Orang yang dalam dirinya tak ada sedikit pun Quran, seumpama rumah yang usang. Rumah tinggal. Kita kata rumah hantu. Rumah hantu lah, sebab dalam tu tak ada Quran. Jadi ini kita kena fikirkan, macam mana kita nak jadi orang yang dalam hati ada Quran. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lain, Nabi SAW ya memudah carakan. Sebab bukan semua orang mampu nak hafal Quran, kan? Bukan semua orang mampu nak menghafal Al-Quran. Ada orang yang boleh hafal setakat mana yang boleh, tapi jangan sampai tak ada langsung. Jangan sampai tiada langsung dalam hati kita Al-Quranul Karim yang kita hafal. Mana perlu ada. Selain surah Al-Fatihah lah, jangan kata saya ngapa surah Fatihah, janganlah macam tu, kan? Tambahlah, ni kita nak masuk bulan puasa ni tuan-tuan. Tahun ni kita puasa di rumah, tarawih pun di rumah. Nanti jadi imam tarawih, kan? Kalau jadi imam tarawih, nanti anak-anak nanti tegur, ayah ni asyik surah ini aja. Jadi kena jagalah ni, baik menghafal sekarang, kan? Jangan asyik surah itu aja. Contohlah maksud saya tu. So kita kena ada Al-Quran dalam hati kita. Kerana Nabi kata orang yang dalam hati tiada Al-Quran seperti rumah yang rosak, rumah yang usang. Kan, itulah, itu ibaratnya. Itu ibarat. Ni tamsilan ni supaya kita boleh fikir, kan? Al-amsal, perumpamaan yang Nabi beri dalam hadis, dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut banyak perumpamaan, kan? Masal dan juga al-amsal. Jadi benda itu untuk ditaqribuz zihn, untuk mendekatkan pemikiran kita supaya kita faham, oh macam ni rupa rumah yang rosak, macam ni rupanya hati yang tiada Quran dalamnya. Okey, baik. Terus sahaja. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Yang bermaksud, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, sahibil Quran. Semalam kita jumpa ada satu hadis, mana ya? Hadis Abu Umamah Al-Bahili, Nabi katakan syafi'an li ashabih. Ashabih mana orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita sebut hadis tu kata iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabih, kepada para pembaca. Jadi di sini disebut yuqalu li sahibil Quran. Perkataan sahib, perkataan orang yang mempunyai Al-Quran, atau orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Jadi nak ada dalam hati Al-Quran dalam hati itu kita kena bacalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra, bacalah, wartaqa, dan naiklah. Irtaq ni mana apa? Naik. Tinggilah. Maksudnya beransurlah ke atas. Itu dari segi literalnya lah, maknanya tambahkanlah kemuliaanmu. Bertambahlah kemuliaanmu. Itu maksud wartaq. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan alunkanlah, bacakanlah Al-Quran. Ya, ini bila cerita ni? Cerita hari kiamat, tuan-tuan. Dan alunkanlah dengan tartil sebagaimana kamu pernah mengalunkannya dengan tartil ketika di dunia. Maknanya ini cerita bila? Cerita akhirat. Kerana sesungguhnya tempatmu adalah
pada ayat terakhir yang kamu baca. Subhanallah. Tengok, Nabi nak beritahu pada kita kemuliaan orang yang banyak membaca Al-Quran, kemuliaan orang yang banyak menghafal Al-Quran, kemuliaan orang yang selalu mengulang-ulang Al-Quran. Tuan-tuan, kita jangan ingat tu orang yang hafiz atau hafizah, orang yang pernah menghafal Al-Quran, pernah baca, pernah menghafal 30 juzuk Al-Quran ini, ya, dia menjamin, maksud saya tu, dia pernah hafal, tapi kalau dia tidak menjaga Quran, semasa katakan, menghafal Quran itu susah, nak mengekalkan hafalan itu 2 kali ganda susah. Ya, menghafal tu susah, nak mengekalkan hafalan 2 kali ganda susah. Sebab itu orang yang dah hafal Quran, dia kena jaga Quran tu. Dia kena jaga. Nak jaga macam mana? Kena banyak-banyak murajaah, kena banyak-banyak mengulang. Apakah kalau dia tak mengulang Quran tu boleh hilang? Ya, nanti kita jumpa ayatnya, ya, apa hadisnya, kan? Boleh hilang. Kalau sampai teruk sangat, tak mengulang langsung bertahun-tahun, dia akan kembali seolah-olah dia tidak pernah menghafal Quran. Ini penangan orang hafal Quran. Tuan-tuan jangan ingat, oh dia dah hafiz, ni hafiz. Kan? Ni ada juga orang salah guna istilah ni. Ni tahfiz. Ni bukan tahfiz, tu proses menghafal. Seorang tu bukan seorang tahfiz, dia seorang hafiz, seorang penghafal. Hafizah, penghafal perempuan atau wanita, bukan seorang tahfiz. Tahfiz itu prosesnya, proses penghafalan Quran, kan? Bukan orangnya dipanggil hafiz atau hafizah. Jangan silap faham, tuan-tuan. Ni banyak orang banyak guna salah istilah. Saya nak anak saya menjadi seorang tahfiz. Apa anak kau jadi seorang tahfiz? Seorang hafiz, bukan seorang tahfiz. Jadi jangan silap, kan? Kita nak cakap Arab pun biar tahu. Jangan buat pandai, jangan bermandai-mandai. Jadi bunyinya salah. Kan? Tahfiz muda. Pula tahfiz muda pula. Hafiz yang muda. Tahfiz tu tetap tahfiz, muda ke tua. Tahfiz tu proses. Kan? Bukan orang tu. Ya. Tu kena betulkanlah. Sebab bila kita mendengar orang cakap, bila digunakan istilah salah ni, kan, bagi kita yang belajar ni sakit telinga mendengarnya. Jadi saya tegur kat sini, kan. Tengok hadis ni, Nabi kata, sesungguhnya tempatmu, maknanya kedudukanmu, kemuliaanmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Makna apa? Makna makin banyak baca, makin mulia kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita baca Quran, makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata iqra wartaq. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Ada seorang, kalau kita mengaji Quran sekarang ni, kita baca riwayat Hafs, qiraat Asim, kan? Jadi riwayat Hafs, qiraat Asim. Asim ni dia ada seorang lagi riwayat, rawi dia, satu lagi riwayat dia, iaitu Syu'bah ni gelaran, nama dia Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala. Abu Bakar bin Ayyash. Ringkas cerita, saya nak kaitkan dengan hadis ni. Abu Bakar bin Ayyash ni, atau Imam Syu'bah ni, dia ni bila dia meninggal, dia dah nak meninggal ketika dia sedang nazak. Jadi saudara perempuan dia, tak tahulah kakak ke atau adik dia, menangis ketika itu. Menangis. Jadi bila dia tengok orang perempuan ni menangis, kakak dia ataupun adik perempuan menangis, dia pun tanya, "Mak, you beki? Apa benda yang kau sedih sangat? Apa yang kau menangis sangat?" Aku melihat, ya, aku melihat di sudut itu, maksudnya sudut dalam rumah tu, ya, sudut dalam rumah, maknanya kan macam kita lah, kan,
Ada tempat-tempat tertentu yang memang kita suka duduk situ, kita baca Quran dekat situ, kita solat dekat situ, biasa macam itulah. Ada setengah orang dibuat musalla dalam rumah dia, ada tempat dia semayang dan sebagainya, berzikir dan sebagainya. Kan? Jadi apa yang kata Imam Abu Bakar Ayyash ataupun Syu'bah ni, dia kata, apa yang kau sedih sangat? Ya, aku melihat ke sudut tilka zawiyah maknanya tempat dia duduk kan, mungkin di tepi dinding ke tepi tiang ke, aku telah mengkhatamkan padanya 18,000 kali khatam. Mengkhatamkan Quran di zawiyah itu, di sudut itu, di tempat itu, 18,000 kali khatam. Tuan-tuan, 18,000 kali, bukan 8 kali. Kan? 18,000 kali khatam. Maknanya dalam keadaan dia ketika nazarnya itu, dia telah diperlihatkan betapa mulianya dia di sisi Allah asbab 18,000 kali khatam tadi. Siapa dia? Imam Syu'bah, Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala. Jadi kita kena ada keazaman yang sama. Khatamlah Quran banyak mana pun. Dia dalam antara benda yang unik, ya, yang hebat Quran, kita tak jemu baca banyak kali pun. La yumallu sama'uhu, kan, wala yakhlaqu an kathratir rad. Dalam hadis Nabi sebut Quran ni dia tidak luak ni bukan luak apa ni 9 luak, bukan. Luak ni kalau kita, atau haus, kita pakai pisau, kita pakai pisau yang sama berpuluh-puluh tahun, dia akan haus kan, mata dia haus, dimakan. Quran dia tidak macam tu. Quran lagi banyak kita baca, ya, lagi banyak kita baca, lagi kita akan merasakan kelazatannya. Dia tak luak, dia tak haus. Ya. Banyak kali ulang. 18,000 kali, bayang tengok. 18,000 kali khatam. Kita khatam sekali pun dah macam-macam dah kan. Bila khatam aja bunga telur. Khatam aja bunga telur. Tak muak-muak agaknya. Kalau bunga telur memang muak lah. Quran tu tak kita tak muak. Kan? Itu tak tahulah adat orang kita kan, tuan-tuan kan. Dia suka sangat dengan bunga telur, ya, dengan pulut kuning kan. Cuba ubah sikit lah kan. Ubah sikit. Nah, kalau boleh ubah lah. Bila khatam tu ubah sikit dia punya dia punya makanan tu kan. Wallahu alam. Makan tu tak penting sangat lah. Yang penting kita mengkhatamkan sebanyak boleh. Ya, maknanya Nabi kata kedudukanmu di sisi Allah adalah berdasarkan ayat terakhir yang kamu baca. Allah, kita tak tahulah tuan-tuan, bilalah kita, ya, ni musim Covid ni, tiap-tiap hari ada orang meninggal. Tak Covid orang meninggal juga tuan-tuan kan. Cuma kita tak tahulah angka-angka tu kan. Ya, kita tak tahulah angka-angka apa namanya, kan, angka-angka orang yang meninggal kita tak tahu, ya, tapi kematian itu pasti, sama ada cepat ataupun lambat. Kullu ma huwa atin qarib, setiap yang mendatang itu sifatnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Mudah-mudahan kita dapat khatam 18,000 kali khatam macam Imam Syu'bah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, wa an Suhail bin Mu'adz an abihi Mu'adz radhiyallahu anhu, ya, baik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati dhaw'uhu ahsanu min dhaw'i syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Itu dia. Ini kalau tak semangat lagi nak baca Quran dengan hadis-hadis ni, entahlah tuan-tuan. Ya. Apa maksud dia? Barang sesiapa yang membaca Al-Quran
dan beramal dengan kandungannya, dengan isi kandungannya. Sebab tu semalam Nabi sebut perumpamaan orang yang beriman baca Quran, orang beriman tak baca Quran, orang munafik baca Quran dengan orang munafik yang tak baca Quran. Maknanya ada perbezaan dia. Dan dalam hadis Nabi kata, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, maka Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua-dua ibu bapanya di hari kiamat. Kena fahamlah dengan syarat mak bapak ni Islam Muslim lah, kan? Memakaikan mahkota pada kedua-dua ibu bapanya, bukan dia, ibu bapanya di hari kiamat. Sinarannya lebih cantik daripada sinaran matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Kita tengok matahari hari ni tak apa terik, nampak pagi terik juga, kan? Cahaya mahkota yang Allah pakaikan kepada ibu bapa yang anaknya membaca dan beramal dengan Quran lebih terik, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng tau. Ini bukan janji pilihan raya. Bukan. Ini janji Allah. Bila Allah berjanji, pasti Allah tepati. Subhanallah. Ini siapa? Ini kepada mak bapaknya. Hari ni kita tengok, tuan-tuan, kan? Alhamdulillah, saya tengok satu perkembangan yang positif lah. Alhamdulillah. Mak ayah hari ni sangat berminat untuk menghantar anak-anaknya ke institusi tahfiz. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan terima kasih pada pihak kerajaan. Aliran tahfiz sekarang sudah semakin masuk ke dalam arus pendidikan, arus perdana. Zaman saya menghafal Quran dulu, saya menghafal di Institut Pengajian Tahfiz Al-Quran, bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Bahis dulu. Dulu dia tak panggil Darul Quran, dia panggil IPTQ. Dulu. Sekarang dah nama Darul Quran. Masa tu kami tak ramai. Satu negeri seorang, dua orang wakil, ada kota ikut negeri. Punyalah tak ada orang nak masuk bidang tahfiz ni lepas SPM ni, sampaikan terpaksa telefon. Dia negeri-negeri adalah, tak nak sebut negeri lah, negeri-negeri yang cukup susah nak penuhkan kota ni. Negeri Kelantan memang penuh awal lagi, Kedah penuh awal lagi, yang negeri-negeri lain ni tak ramai masa tu, tak ramai, satu batch dalam 30 orang macam tu. Jadi ditelefon, bukan saya lah, ada kawan saya lah, negeri lain lah, tak nak sebutlah nama negeri ni, kan? Minat tak nak sambung ke tahfiz Pusat Islam? Pusat Islam kita panggil, kan? Ada beasiswa. Saya ingat 200.5 lah, tak ingat lah saya pun, 200.5 sebulan, kan? Asrama free, makan je lah, kan? Itu pun sampai kena telefon nak cari calon, nak penuhkan kota ni. Sekarang jangan. Tengok di queue macam mana, berapa hari buat temuduga. Nak berapa orang yang temuduga, masya-Allah tabarakallah, beratus-ratus orang. Seluruh Malaysia macam tu. Itu di peringkat diploma. Macam mana pula di peringkat sekolah, kita anak-anak kita masuk tahfiz, kan? Temuduga dulu, macam masuk universiti temuduga. Nak masuk tingkatan 1 je pun, kan? Sampai ada yang main kabel dan sebagainya, tu biasalah tu. Orang kita memang suka lah tu, kan? Main kabel ada, soalan bocor ada. Allahu Akbar, macam mana? Nak pastikan anak dapat tempat dalam sekolah tahfiz. Tahfiz swasta, masya-Allah tabarakallah, tumbuh macam cendawan. Macam-macam aliran, macam-macam pendekatan. Alhamdulillah, kita pandang sebagai sesuatu yang sangat positif. Aliran tahfiz sudah boleh sudah diarus perdanakan. Daripada sekolah menengah sampai diploma, sampai ijazah sarjana muda, kan? Tu dia. Alhamdulillah. Maknanya dah ada dah. Dan mak bapak yang ambil berat
Ya, kalau dia tahu hadis ini, insya-Allah dia takkan rasa rugi antara anak masuk tahfiz, tuan-tuan. Dan jangan rasa rugi. Okey. Kalau kita baca hadis ni, apa kita nak lagi? Besok di hari akhirat, anak-anak yang kita hantar ke tahfiz, dia beramal dengan Al-Quran. Saya nak kata, bukan semesti dia jadi ustaz masuk tahfiz. Bukan semesti dia jadi ustaz masuk tahfiz. Hari ni alhamdulillah ada anak-anak kita kan yang tahfiz, dia ambil bidang tahfiz, kemudian dia pergi belajar bidang lain, kedoktoran. Anak-anak murid saya yang ada yang hafizah, doktor, tapi pada masa yang sama dia juga seorang penghafal Al-Quran, hafiz Quran, masya-Allah. Kan? Tapi dengan Quran yang tertanam kukuh dalam jiwa dia, dalam diri dia, dalam sanubari dia, mustahil dia ya akan jadi orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak boleh nak ni lah, sebab hidayah tu milik Allah. Cuma kita nak kata pada adatnya mustahil, kerana Quran yang ada dalam hati, dalam dada, dalam sanubari dia tak kenal Allah, dia tak kenal Rasul, dia tak kenal agama. Ya. Jadi bila dia menghafal Quran, dia dalam hatinya ada Quran dan dia beramal dengan Quran, ya. Mak bapak yang dahulu menghantar dia masuk ke tahfiz itu, akhirat nanti Tuhan pakaikan mahkota cahayanya lebih bersinar daripada cahaya matahari. Maka apa pula pandangan kamu tentang ganjaran bagi orang yang beramal dengan Al-Quran ini? Maknanya apa? Nabi kata, kalau mak bapak dia pun dah macam tu balasannya, macam mana pula balasan terhadap dia ni? Membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh pada Al-Quran. Dan jangan pandang remeh pada pendidikan Al-Quran. Saya nak tegur juga ni. Kadang-kadang masyarakat, dia memandang pengajian Al-Quran, mengaji Quran ni perkara yang apa nama, yang sementara, yang standard yang kedua. Atau kita kata apa, yang sampingan. Kalau tak pandai mengaji pun tak apa. Jangan, tuan-tuan. Ya, rugi kita. Ada anak ramai 7 orang, seorang pun tak jadi hafiz. Rugi. Paling tidak seorang. Ya. Kita ya, salurkan dia, bawa dia ke dalam bidang penghafalan Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan. Nak pakai mahkota cahaya tak? Tak nak pakai tak apa, saya tak paksa, Nabi pun tak paksa kan, sepulanglah. Kalau nak, kita usahakan. Perlu kita merasa rugi, perlu kita merasa kesal, ya, jika tidak ada seorang pun anak-anak kita yang menceburi bidang tahfiz ni. Saya bukan nak skeptikal ke nak sarkastik, tidak, tuan-tuan. Dan kita masih ada peluang. Kalau katakan anak saya semua bukan bidang agama, ustaz, bukan apa Quran, ustaz, tak apa, cucu kita ada. Cucu, apa salahnya? Kan? Usahakan supaya ada yang menghafal Quran, mudah-mudahan. Baik, seterusnya, وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعي القرآن لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن wa man ahabbal qur'ana falyubshir. Allahu akbar. Ya. Artinya, bacalah Al-Quran dengan sesungguhnya, bacalah Al-Quran, ya. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Allah Taala
tidak akan mengazab hati yang menghayati Al-Quran, yakni menghafaz dan mengingatinya. Tidak mengazab hati yang mengingati Al-Quran. Bila Allah tidak mengazab hati, mana apa? Allah tidak mengazab Tuhan punya hati itu, orang tu. Mengapa Allah sebut, Nabi sebut tidak mengazab hati? Maksudnya Allah tidak mengazab seseorang yang dalam hatinya, asbab apa? Asbab hatinya. Ada apa hati ni? Hatinya mengingati Quran. Sebab tu menghafal Quran ni bukan, menyimpan hafalan Al-Quran tu bukan di otak, tapi di hati. Tetapi di hati. Otak ni proses saja, dia mengingat, proses mengingat tu dengan otak kita lah, tapi simpannya di dalam hati. Sebab itu tuan-tuan, tak semestinya, ni saya nak beritahu, tak semestinya anak-anak yang dia power ataupun hebat dalam akademik, hebat dalam akademik, dia juga boleh hebat dalam menghafal Quran. Tak semestinya. Tak semestinya. Ada juga anak-anak kita yang kata biasa-biasa je, biasa-biasa je dalam akademik, tetapi dalam Quran dia boleh mantap. Sebab yang pakai IQ ni, yang pakai otak ni dalam menghafal Quran ni, memang betul, memang kita guna otak lah untuk menghafal dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang betul-betul memelihara Quran itu ialah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang lunak. Itu dia. Jadi Allah tidak mengazab orang yang hatinya mengingati Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Al-Quran itu merupakan suatu jamuan. Ma'dubah mana apa? Hidangan Allah. Allah hidangkan pada manusia. Nak tak nak, kalau orang yang tertarik dengan hidangan tu, dia akan pergi ambil lah makan. Kalau orang tak tertarik, pandang je, tak peduli pun, kan? Kalau buka radio tu, dengar Quran, tukar tempat lain. Ini bukan cerita orang tengok ni lah, ni orang tempat lain, bukan dah orang yang sedang tengok live saya ni, kan? Punya tak suka ni dengar bacaan Quran tu, bila buka masuk kita, buka radio, kan, dengar bacaan Quran, tukar pergi Klasik FM. Sebab apa? Minat lagu klasik daripada Quran. Cerita orang lain lah, kan? Dan barang siapa yang memasukinya, masuk ke dalam Al-Quran, maka selamatlah ia. Sesiapa yang mencintai Al-Quran, maka dia hendaklah bergembira. Fal yubshir, maka bergembiralah. Ni ada soalan, saya jawab sikit. Jika seorang yang berumur 50 tahun mempunyai perasaan rasa nak baca Quran sahaja, dan dah rasa bosan nak kerja, sedangkan duit simpan dah ada untuk hari tua. Okey, kita kena bezakan antara mencari nafkah, mencari sesuatu untuk melunaskan hak manusia. Apa tujuan kita bekerja, kita berniaga atau kita berusaha, kan? Untuk melunaskan hak manusia. Hak manusia apa? Hak diri kita, hak tubuh kita, hak kesihatan kita, hak tempat tinggal kita, pakaian dan sebagainya. Dan juga hak orang yang kita tanggung, anak isteri kita, keluarga kita. Kalau ini dah selesai, walaupun kita tak bekerja, tak apalah. Tak apa, tak ada masalah. Katakanlah, okay, saya ada berapa puluh juta, kalau saya tak kerja pun sampai mati saya tak kerja, hak saya tertunai, hak anak bini kita pun tertunai, semua sekali, tak ada masalah. Sebab dah tertunai. Jadi kalau dengan sebab itu kita rasa tak nak kerja, dan dengan sebab itu kita nak baca Quran je, kita nak mengaji agama je, kata orang nak mondok, contoh katakan nak pergi pondok belajar, kan ada kan, tak ada masalah, ahlan wa sahlan. Saya suka macam tu. Kalau kita boleh macam tu kan, tak payah pening-pening kepala nak bekerja, nak berniaga,
kan, nak kira untung rugi lagi. Sebab dah kita kumpul daripada dulu, ya, sekian banyak, dan kita cukup untuk kita dan juga anak-anak kita dan sebagainya, dan boleh juga kita buat kebajikan dan sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Dia jadi masalahnya bila kita berhenti bekerja atau berhenti berusaha, jadi masalah pada kita satu, dan pada orang yang kita tanggung. Anak isteri kita biar tak ada pelajaran, nak belajar tak ada duit. Tak bolehlah macam tu. Sebab itu kita ni ada dua, hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, dua-dua kena buat. Bukan Tuhan tanya hubungan dengan Allah je, hubungan dengan makhluk Allah, dengan yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kita untuk memastikan hak mereka ditunaikan. Okey, harap jawapan tu memuaskan hati. Baik. Abdul Hamid Al-Hammani berkata, ini satu riwayat, menunjukkan dengan berkata, katanya aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang terkenal namanya Sufyan Ats-Tsauri, berkenaan lelaki yang berperang atau membaca Al-Quran. Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajul yaghzu ahabbu ilaik aw yaqra'ul Quran. Dia tanya pada Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang lelaki, dia ni berperang. Adakah kamu suka pada lelaki yang berperang atau lelaki yang membaca Quran? Tanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Apa jawab dia? Faqal yaqra'ul Quran. Dia kata, beliau menjawab, orang yang membaca Quran. Maksudnya aku suka orang yang baca Quran lagi daripada orang yang pergi perang. Kerana Nabi SAW bersabda, ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang dalam kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semalam kita dah sebut cerita panjang pasal hadis ini, kan. Okey. Ada soalan, ustaz, boleh tak share doa atau petua untuk menghafal? Ni kena bagi satu sesi khas ni, ya, insya-Allah, cerita pasal dia sebelum betul kita perlu berdoa nak hafal Quran ni. Tapi yang pertama kita kena hafal dulu. Ni doa hafal tak jadi apa? Ya, kena menghafal. Pada masa yang sama kita berdoa minta Tuhan terangkan hati. Ya, sebenarnya menghafal ni dia tidak susah mana, ya. Secara inilah, maksudnya kalau kita ikutkan teknik, dia ada teknik juga. Ya, menghafal Quran ni ada tekniknya. Teknik nak menghafal satu, teknik nak mengulang murajaah dipanggil, atau i'adah, nak mengulang Quran tu kena buat dua-dua. Menghafal pun kena, mengulang pun kena. Jangan menghafal hafal, ulang tidak. Jadi contohlah, kan, dia menghafal apa namanya, katalah baca surah Yasin, dia hafal muka surat 1, lepas tu muka surat 2, lepas tu muka surat 3, muka surat 4, sampailah muka surat 10 dia hafal. 10 dia sampai 10 ke muka surat Yasin ni, saya pun tak ingat. Katalah muka surat 5 katakan. Dia hafal aja, hafal tak ulang. Hafal. Jadi apa yang diingat hanyalah muka surat 5 tu je lah. Muka surat 5 tu je yang diingat. Jadi sepatutnya dia kena ikut teknik-teknik. InsyaAllah saya tak terang hari ni lah. InsyaAllah kemudian kita tengok nanti bagaimana cara untuk kita menghafal Al-Quran. InsyaAllah. Nanti tolong ingatkan saya. Jadi saya tak nak sebut pasal tu lagi. Okay, alhamdulillah, kita masuk kepada al-babus tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Bab pada menyatakan tentang keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya berbanding yang lain. Itu dia. Ya. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Thabata 'an Ibnu Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Rawahu Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud wan Nasa'i. Ya. Yang bermaksud atau artinya orang yang menjadi, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi,
Orang yang menjadi imam kepada suatu kaum hendaklah orang yang paling baik bacaan kitab Allah Subhanahu wa taala, mana Al-Quran. Mana orang yang paling baik bacaannya yang layak untuk jadi imam. Jadi cerita ni panjang sebenarnya, bukan hadis ni aja, ada hadis-hadis yang lain. Dalam kitab fiqh pun ada sebut, kitab hadis pun ada sebut, ya. Dia panggil apa? Man ahaqqu bil imamah, orang yang terlebih berhak untuk menjadi imam. Jadi antara salah satu saya kata salah satu kriteria utama untuk jadi imam ialah orang yang paling baik bacaannya. Habis kalau semua orang yang untuk paling yang paling baik sama, maksudnya semua sama bacaan semua bagus, dia adalah yang lain-lain pula. Wa in kanu fil qiraati sawa. Dia sebut dalam kitab fiqh tu, kita tak bincanglah, ya. Cuma kena pastikan, kan, orang yang paling baik bacaan, orang yang jadi imam itu ialah orang yang paling baik bacaannya, ya. Sebab itu untuk memilih imam ni bukan perkara yang senang, tuan-tuan, ya. Bukan perkara yang senang. Pertama dari segi itulah. Yang kedua, kadang-kadang tak ramai orang sanggup nak jadi imam. Itu kadang-kadang saya tegur kepada kawan-kawan saya, ya, asatidzah yang duduk di taman-taman, duduk di kampung, tak kiralah kampung ke bandar ke, duduk taman ke, kan. Ya, kita ni sebagai ustaz, kita kena ke depan. Maksud saya, pertama kita kena jadi ahli solat jemaah, kena suka berjemaah di surau, di masjid, dalam keadaan biasalah, bukan dalam keadaan dalam keadaan, maksudnya bukan dalam keadaan PKP ni lah, kan. Ni ada soalan. Ya, insyaAllah setiap hari 9.30 every day, Senin sampai Ahad, insyaAllah, sampai khatam kitab ni. Banyak lagi bermuka surah 9 tu, kan. Ya, tak apalah, kita jalanlah. Kalau bulan puasa esok nanti kita buat jugalah, insyaAllah, kan, insyaAllah. Jadi apa saya cerita tadi, okey, kita sebagai ustaz, kan, sembahyang berjemaah, solat berjemaah di musalla, di surau, di masjid, kan. Mungkin jangan kita kata tak naklah nanti orang suruh jadi imam. Ini bukan soal orang suruh tak suruh, memang kita perlu jadi imam sebab kita sebagai ustaz, sebagai orang agama, kita patutnya bacaan kita lah yang paling baik dalam kalangan orang-orang di situ. Jadi kita lah yang ke depan menjadi imam. Jangan nanti bila yang naik itu tak tahu siapa, dan kita sebagai ustaz duduk belakang dia, jadi makmum dia, kemudian dia baca tak berapa nak betul, kita komplain, sedangkan kita tak ke depan, kan. Jadi kita duduk cerita kau apalah imam ni baca salah, imam ni baca sebab salah, kita komplain padahal kita tak ke depan. Patutnya kita sebagai asatidzah, sebagai orang agama, kita lah yang kena lead, jadi leader, jadi imam di kampung kita, memandangkan kita orang yang afqah, orang yang aqra, kan. Itu dia. Jadi ini kena betulkan ni. Bukan semua, tuan-tuan, bukan saya tak kata semua asatidzah, ada setengah-setengahnya, terutama yang muda-muda ni, saya nak tegur ni, kan. Kita baru balik daripada Azhar ke, balik daripada Jordan ke, kan. Kita yang kena hidupkan surau-surau kita ni, pengajian. Orang nak tengok kita, ya, menyumbang dalam sudut itu. Bukan kita menyumbangkan orang, tidak, kan itu tanggungjawab kita. Supaya kita ni orang yang akan mengimamkan solat itu. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling baik bacaannya, kan. Ya. Mudah-mudahan ada faedah teguran saya ni. Baik, kemudiannya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا رواه البخاري في صحيحه. Dikata, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, yang bererti para pembaca Al-Quran, qurra. Ada satu golongan yang memang terkenal sebagai qurra, sebagai orang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran. Ya. Apa kata Ibn Abbas? Adalah anggota majlis mesyuarat Umar, ahli parlimen. Umar lantik ahlu syura dia dalam kalangan qurra.
sama ada mereka tua ataupun muda. Tengok, maknanya nak kata kedudukan istimewa, ya, kedudukan istimewa qurra di sisi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana itu Sayyidina Umar pun sendiri, ya, dia juga seorang yang qari, seorang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran. Bukan setakat baca je, semua dia mahir. Ibnu Abbas lagi lah. Sebab itu bila Sayyidina Umar melantik Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sebagai ahlu syura, sedangkan ketika itu umurnya muda sangat, kan? Ahli syura yang lain semua otai-otai ni, ya, veteran perang Badar dan sebagainya. Jadi bila Abdullah bin Abbas masuk ke dalam ahlu syura, jadi pakat-pakat pandang siapa budak ni, kan? Itu dalam bahasa kita lah, siapa budak ni, bayar anak-anak kita je dah jadi syura ni, apa hal? Maka Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Umar terasa akan ketidakpuasan hati. Perkara biasa, tuan-tuan, manusia kan, walaupun sahabat, manusia tetap manusia, ya. Jadi Sayyidina Umar tahu. Jadi Sayyidina Umar sengaja, ini Abdullah bin Abbas cerita sendiri dalam riwayat, kan. Jadi Abdullah bin Abbas kata, aku tahu Sayyidina Umar niat untuk membuktikan kepada ahli syura betapa dia layak untuk jadi ahli syura. Sayyidina Umar, dia tahu Abdullah bin Abbas memang pakar tentang Quran ni, kan. Dia panggil turjumanul Quran. Jadi bila dalam mesyuarat ahli syura ni, Nabi pun tanya ahli syura, ma ra'yukum fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath? Apa pandangan kamu tentang ayat atau tafsiran kamu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Tanya seorang-seorang. Tanya ini jawab begini, ini jawab begini, ini jawab begini, jawab begini, semua jawab sampai pada Abdullah bin Abbas. Ma ra'yuka ya Ibn Abbas? Apa kata Ibn Abbas? Aku melihat ayat ini, ia menandakan hampirnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Abdullah bin Abbas sebut tu, tak seorang pun dalam kalangan yang lain ahlu syura dijawab seperti itu, melainkan Abdullah bin Abbas. Umar kata apa? Aku pun sama pandangan seperti engkau. Tengok, aku pun sama pandangan seperti engkau. Maknanya seolah-olah Umar nak kata, tengok budak ni lagi pandai daripada engkau orang, sebab tu aku buat masuk ni. Seolah-olah begitu. Itu saya tolong terjemahkan lah, kan. Maknanya aku buat masuk sebab dia lebih faham Al-Quran daripada orang lain, lebih pakar tentang Al-Quran daripada orang lain, sebab itu aku buat masuk budak ni. Itu dalam bahasa kampung lah. Saya cakap bahasa kampung, tuan, Ustaz kampung cakap kampung lah, kan. Agak tuan-tuan faham lah. Kalau tak faham, saya cakap bandar pula. Kan. Allahu Akbar. Itu hebatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Ya, sepupu Nabi, kan, sepupu Rasulullah. Dia kata Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Pada bab seterusnya akan dinyatakan banyak hadis yang maksudnya sama dengan bab ini. InsyaAllah kita akan jumpa hadis yang berkenaan, insyaAllah. Ya, baik. Dia kata okey. Dia kata wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu min al-ulama'i anna qira'at al-Qur'ani afdalu min at-tasbih wa at-tahlil wa ghayrihima min al-adhkar wa qad tadhaharat al-adillatu ala dhalik wallahu a'lam. Ini yang penting ni, yang saya nak sebut tadi. Tidak saya dah sebut, saya nak tegaskan lagi. Ketahuilah bahawa
pendapat yang sahih lagi terpilih serta dipegang oleh ulama yang menjadi rujukan manusia ialah membaca Al-Quran. Dengar ya, membaca Al-Quran ya lebih baik daripada tasbih, tahlil. Tasbih apa tasbih? Perkataan zikir subhanallah tu tasbih. Tahlil la ilaha illallah. Dan zikir-zikir yang lain, banyak sekali dalil yang menyatakan sedemikian, wallahu alam. Itu dia. Maknanya apa? Membaca Al-Quran lebih baik daripada segala jenis zikir. Habis contoh saya tak payah berzikir lah. Saya tak kata tak payah berzikir. Ini masalah orang kita. Dia suka sangat buat kesimpulan. Kan? Ulama dulu dia tak macam tu. Mereka bukan bila kata baca Quran tu lebih baik daripada berzikir, dia bantai baca Quran dia tak berzikir, tidak. Tetapi dia buat semua. Dia dah baca Quran, dia berzikir juga, dia berwirid juga. Itu beza antara kita dengan ulama terdahulu, dengan penuntut ilmu zaman dahulu. Kita ni nak cari yang senang aja. Nak cari yang paling mudah. Mereka cari yang paling lengkap, yang paling baik, yang paling afdal. Mengapa kita menghalang diri kita untuk berzikir? Nabi SAW pun punya banyak zikirnya. Kita baca kitab Al-Adhkar, dikarang oleh pengarang yang sama, Imam Nawawi mengarang kitab Al-Adhkar. Semua cerita pasal zikir. Tak terhabis zikir. Kita nak amal zikir Rasulullah SAW. Itu belum lagi zikir-zikir daripada para ulama yang lain, aurat, ahzab dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita memang tak mampu nak berzikir, mustahil lah kan. Ya. Kita dah boleh baca Quran, fokuskan baca Quran sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Dan zikir bukan banyak, bukannya payah mana pun berzikir kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahalazim kan. Ni kita dalam keadaan ya COVID ni kan, lagilah kita kena banyak berzikir. Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dah sejam dah, saya tak boleh lama-lama lebih daripada sejam tuan-tuan. Boleh tapi tuan-tuan dah takut tak tahan nanti kan. Jadi kita cukuplah sehari sejam. InsyaAllah jika ada kesempatan lagi kita doakan kita semua sihat. InsyaAllah besok kita akan sambung pada bab Al-Babul Thalith, bab yang ketiga. Kita telah selesai bab yang kedua, ada 10 bab. Ini baru bab yang ketiga. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ini ya mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi asbab hidayah Allah, jadi asbab untuk kita semakin mencintai Al-Quranul Karim. Ya, nama kitab yang saya gunakan ialah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada, kalau yang terjemahan ada dijual di Telaga Biru tuan-tuan. Ada banyak juga penerbit yang ni. Saya pun tak pastilah, tapi boleh carilah kan. Tak tahulah dalam keadaan PKP ni, wallahu alam lah ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat faedah daripada apa yang saya sampaikan ya, dan kita sama-sama orang kata apa, melayari bahtera ya, melalui lautan ilmu ya, dengan apa namanya, dengan Al-Quran ini insya-Allah. Baik. Dia ada soalan tadi, jap saya gostan bawah. Nak baca sebutan tak bagus, cuma baca ayat-ayat lazim je yang tahu, nak baca ayat panjang takut salah. Boleh tak zikir? Tu saya kata tadi kan, benda tu dia tak datang, dia tak datang orang kata cepat, dia proses. Jadi kita jangan halang diri kita untuk belajar, betulkan bacaan. Maksudnya apa yang kita hafal tu, contoh kata ayat lazim tu, yang ayat lazim tu kita betulkan dulu, Fatihah dulu, baru ayat-ayat lazim tu kita betulkan dulu. Pada masa yang sama kita belajar kelas tajwid, banyak bersepah-sepah tuan-tuan, online, offline dan sebagainya ya. Siapa nak tengok, boleh ustaz tuliskan nama kitab itu, dan dalam terjemahan ada dekat poster saya. Tengok poster saya tuan-tuan, rajin-rajin sikit buka poster saya, ada saya tulis di situ
ya. Boleh tengok. Baik, itu saja, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka